Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Mutiara. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya Bukit Bendera untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang Undang-Undang Akta Kesihatan Mental Pindaan bagi 2023. Datuk Yang di-Pertua, stigma yang menyelubungi pesakit mental adalah satu isu kompleks yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Salah satu sebab utama stigma adalah kekurangan pemahaman dan juga pengetahuan tentang penyakit kesihatan mental. Maklumat yang salah, stereotip dan mitos menyumbang kepada salah tanggapan tentang keadaan kesihatan mental. Kejahilan ini boleh membawa kepada ketakutan, diskriminasi dan sikap yang menjurus kepada stigma. Dari segi sejarah, penyakit mental telah disalahartikan dan dikaitkan dengan kepercayaan gaib ataupun keagamaan. Konteks sejarah ini telah mempengaruhi sikap masyarakat dan juga menyumbang kepada stigmatasi keadaan kesihatan mental. Kepercayaan budaya telah juga membentuk sikap terhadap penyakit mental. Jadi setengah budaya mungkin menganggap keadaan kesihatan mental ni adalah akibat daripada sebab-sebab gaib ataupun sebagai hukuman ke atas tindakan masa yang lalu. Orang yang mempunyai penyakit mental mungkin dilihat sebagai penyimpang daripada norma masyarakat yang membawa kepada peminggiran mereka. Untuk makluman, KKM telah merekodkan sebanyak 424,000 kanak-kanak di Malaysia yang disahkan mengalami masalah kesihatan mental. Menurut juga Setiausaha Agung Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, hampir 1 bilion penduduk dunia mengalami masalah kesihatan mental. Penyakit mental ni sering dikaitkan dengan kelemahan peribadi, kelemahan watak ataupun kekurangan kemahuan dengan izin willpower. Jadi persepsi ini membawa kepada sikap menyalahkan dan penghakiman dan bukannya mengiktiraf keadaan kesihatan mental sebagai keadaan perubatan yang memerlukan pemahaman, sokongan dan juga rawatan. Isu-isu kesihatan mental tidak boleh dipandang remeh kerana ia boleh memberi kesan impak yang buruk kepada negara. Jadi gambaran media tentang penyakit kesihatan mental pula dilihat boleh mengekalkan stereotip yang menstigma ataupun mensensasikan isu kesihatan mental. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan penyakit mental boleh mengukuhkan persepsi yang negatif dan juga menyumbang kepada stigmatasi individu dengan keadaan kesihatan mental. Jadi langkah mengintegrasikan perkhidmatan kesihatan mental ke dalam tetapan penjagaan kesihatan premier ataupun dengan izin primary menjadikan kesihatan ataupun penjagaan kesihatan mental lebih mudah didapati dan juga mengurangkan stigma yang berkaitan dengan mendapatkan rawatan kesihatan mental yang khusus. Ini melibatkan juga latihan penyedia penjagaan kesihatan premier untuk mengenal pasti dan juga mengurus keadaan kesihatan mental yang biasa dan juga memastikan laluan rujukan yang mencukupi kepada perkhidmatan yang sedia ada. Kerajaan juga boleh memulakan kempen awam untuk memerangi stigma dan juga meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan mental. Kempen ini boleh dilakukan dengan tujuan untuk menghapuskan mitos, mencabar stereotip dan juga menggalakkan pemahaman dan empati terhadap individu yang mempunyai penyakit tersebut. Jadi strategi ini termasuklah kempen di media, program bersama komuniti dan inisiatif berasaskan sekolah untuk mendidik dan juga melibatkan orang ramai. Di samping itu, kerajaan boleh juga menyokong dan juga membiayai inisiatif sokongan rakan sebaya dan juga program pemulihan yang menyediakan platform untuk individu yang mempunyai pengalaman hidup berpenyakit dan sebagainya untuk berkongsi cerita dan juga memberi sokongan terhadap satu sama lain. Jadi program-program ini boleh juga memainkan peranan yang penting dalam mengurangkan pengasingan, memberikan harapan dan juga menggalakkan pemerkasaan. Di sini kerajaan juga boleh memasukkan pendidikan kesihatan mental ke dalam kurikulum sekolah sambil menggalakkan budaya celik kesihatan mental dalam kalangan pelajar sejak mereka kecil.
Ini juga melibatkan pengajaran tentang keadaan kesihatan mental yang biasa serta strategi mengatasi dan juga menggalakkan kesejahteraan emosi. Langkah mendidik orang ramai melalui kempen kesedaran, bengkel dan juga program latihan untuk pelbagai sektor seperti majikan, penguatkuasa undang-undang dan juga profesional penjagaan kesihatan adalah amat penting. Jadi pada masa yang sama, kerajaan boleh juga melabur dalam inisiatif penyelidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu kesihatan mental, kelaziman dan juga campur tangan yang berkesan. Usaha mengumpul data yang tepat, terkini, berhubung kelaziman penyakit mental, hasil rawatan dan juga kesan stigma boleh membawa maklumat tentang dasar dan juga amalan berasaskan bukti yang boleh membawa kepada penyelarasan dasar yang lebih baik. Jadi menurut artikel Berita Harian yang bertarikh 8 Mac tahun 2023, dikatakan penduduk-penduduk di Kuala Lumpur Putrajaya didapati yang paling murung di Malaysia. Kajian ini adalah hasil saringan yang membabitkan seramai 336,000 penduduk di seluruh negara. Tetapi, adakah data ini mampu memberi gambaran yang menyeluruh? Dasar kesihatan mental yang bersepadu diperlukan merentasi pelbagai sektor seperti kesihatan, pendidikan, kerjaan dan juga perkhidmatan sosial. Usaha untuk mewujudkan penyelarasan dan juga kerjasama antara agensi boleh membawa kepada pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik untuk mempromosikan, mencegahkan dan juga memberi rawatan yang sepatutnya. Jadi sebagai penutup, saya berharapkan bahawa kita semua mohon. sila. Dewasa ini kita mendengar juga tentang isu-isu kemurungan dan penyakit mental ini yang melibatkan golongan profesional. Orang yang cerdik pandai banyak terlibat dalam kes-kes ini. Jadi kita agak bimbang dengan situasi ini dan sepatutnya tidak mungkin berlaku kepada orang yang kita boleh katakan kategori bijak pandai dan boleh mengurus diri, ya, boleh mencari solusi-solusi yang boleh mengawal keadaan mereka itu, tetapi hakikat yang berlaku ialah ramai di kalangan mereka ini adalah daripada yang bijak pandai. Jadi mungkin data-data itu juga perlu diberikan perhatian oleh kementerian supaya kita boleh mencari solusi yang terbaik bagi keadaan ini. Terima kasih. Saya amat setuju dengan cadangan yang telah diberikan dan harap direkodkan ke dalam Hansard. Jadi sebagai penutup, saya amat berharap bahawa kita dapat menuju ke arah ke depan dan juga memberi usaha-usaha yang lebih baik untuk memastikan bahawa individu-individu yang mengalami penyakit-penyakit tersebut, masalah, tekanan, kemurungan dan sebagainya dapat pembelaan dan juga perlindungan yang sewajarnya. Dengan meningkatkan kesedaran, mengurangkan stigma dan juga memastikan perkhidmatan kesihatan mental senang diakses dan berkualiti, barulah Malaysia boleh menuju ke arah masyarakat yang menyokong kesejahteraan semua rakyatnya. Dengan ini saya menyuruh supaya semua yang berhormat yang lain dapat memberi sokongan terhadap pindaan ini dan juga tanpa sebarang prejudis, tanpa sebarang diskriminasi. Dengan ini Bukit Bendera menyokong. Terima kasih.